Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat sambung lagi perbahasan tentang jawapan terhadap fitnah yang dilontarkan kepada Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Siri yang pertama dulu kita sebut masalah ada pihak mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah menghalalkan darah, memfatwakan boleh bunuh orang yang jahar lafaz usalli. Sebenarnya tak betul, dia tak faham, dia tak baca pun kitab tu. Yang keduanya tentang golongan Wahabi sahaja mengiktiraf ataupun mengakui tentang ketokohan Muhammad bin Abdul Wahhab yang dianggap sebagai mujaddid. Kita dah jawab dah beberapa orang ulama yang menganggap dia mujaddid, bukan orang Wahabi yang sebut. Jadi siri yang ketiga ini kita nak jawab tuduhan fitnah yang berniat jahat terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka mengatakan bahawa fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan ijma' ulama. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan ijma' ulama. Jadi kita tengok apakah makna ijma' dan apakah yang tuduhan yang dilontarkan kepada Ibnu Taimiyah ni yang bercanggah dengan ijma' ini, adakah mereka sendiri faham apa makna ijma'? Sebelum kita nak baca apa takrif ataupun definisi ijma' dan talak tiga sekaligus ini jatuh satu itu bukan merupakan ijma' ulama. Jadi ada pihak mengatakan ini ijma' sebab dia tak faham apa makna ijma'. Ijma' ni kesepakatan para ulama, bukan sahaja 4 mazhab, bahkan di luar daripada 4 mazhab. Syarat nak jadi ijma' ulama ini terlalu ketat. Kerana bila sesuatu masalah, sesuatu hukum itu telah dikira, dianggap sebagai suatu ijma', terangkat ijma', dia jadi ijma'. Sebahagian ulama' kata kalau tolak ijma' ni dia murtad. Sebahagian ulama' usul fiqh kata macam tu. Tetapi sebahagian yang lain kata tak murtad. Seperti Alamah Syaukani tak kata murtad. Ibnu Hazm Al-Andalusi tak kata murtad kalau orang yang tolak ijma' ni. Tapi ada sebahagian ulama' ni kata murtad. Jadi kafir tolak pendapat ijma'. Jadi oleh kerana itu para ulama' usul fiqh membahaskan dengan begitu terperinci dan meletakkan syarat-syarat yang terlalu ketat nak dianggap sesuatu hukum itu telah menjadi ijma' para ulama'. Kita tengok di dalam kitab Al-Wajih fil Usul yang Dr. Wahbah Zuhaili membahaskan tentang masalah ijma' ini di dalam kitab usul fiqh. Dia kata di sini ta'riful ijma'i al-ijma'u fil lughah imma al-'azmu 'ala syai'. Ijma' di sudut bahasa dia kata berazam di atas sesuatu. Berazam terhadap sesuatu. Yuqalu ajma'a fulanun 'ala al-amri. Telah sepakatlah oleh fulan di atas sesuatu urusan. Ayy azama alaihi, yakni berazam di atasnya. Berazam maknanya suatu cita-cita yang kuat. Itu di sudut bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan sebahagian daripada maksud ijma' itu sebagaimana yang dihuraikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Surah Yunus ayat 71. Dia kata di sini, hendaklah kamu himpunkan urusan kamu. Sepakatlah tentang urusan kamu dan juga sekutu kamu. I'azimu immal ittifaq. I'azamu
Dia kata hendaklah kamu berazam. Berazam. Wa immal ittifaqu yuqalu ajma'al qaumu ala kadha. Ay ittafaqu alaihi. Sepakat oleh kaum di atas sesuatu urusan. Apa maknanya? Ay ittafaqu alaihi. Mereka sepakat di atasnya. Sepakat di atas sesuatu urusan. Itu di sudut bahasa. Adapun di sudut istilah, fil istilahil usuliyin, di sudut istilah ulama usul, huwa ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asril minal usuri ala al-hukmi syar'iyyin. Dia kata iaitu sepakat para mujtahid daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Nabi pada daripada zaman-zaman ataupun daripada masa-masa di atas sesuatu hukum syarak. Ay annal ijma' la budda fihi minal ittifaqi ala amri minal umur. Iaitu dia kata ijma' itu tidak dapat tidak, iaitu sepakat di atas sesuatu urusan daripada urusan-urusan. Wa ay yakuna sadiran minal mujtahidin alladhi tatawafarat ladaihim ahliyatul ijtihadi. Dia kata muncul pandangan daripada mujtahid yang mempunyai keahlian tentang ijtihad. Mujtahid ini sepakat di atas sesuatu urusan yang mana mujtahid ini mempunyai keahlian ijtihad. Mempunyai kemampuan, kekuatan di sudut ijtihad, mereka ni sepakat untuk mengemukakan sesuatu pandangan di dalam masalah hukum. Fala ibrata biqaulil awami wa man laysa ahlan lin nazri fil istinbatil ahkami syar'iyyati. Dia kata tidak diambil pengajaran dengan perkataan orang awam. Orang awam kata macam ni. Orang awam ni bukan mujtahid lah. Bukan saja ulama, ulama yang sampai tahap mujtahid. Kalau orang awam cakap tak diambil kira, tak ada nilai. Ini ulama yang sampai peringkat mampu berijtihad. Wa an yakuna ittifaqu min jami'il mujtahidin. Dia kata ijma' tu maknanya sepakat semua, keseluruhan mujtahid. Fala ya'udu ijma'an mulziman ittifaqul aksaril mujtahidin. Dan juga tidak dikira, tidak dianggap sebagai ijma' yang lazim kerana kesepakatan kebanyakan mujtahid sahaja. Kebanyakan ulama yang sampai tahap mujtahid, dia berpakat, bermesyuarat, memutuskan sesuatu hukum. Kebanyakan ulama. Bukan semua. Yang tu pun tak dipanggil ijma'. Ramainya ulama-ulama dalam dunia ni sepakat memutuskan sesuatu hukum. Yang tu pun tak dipanggil sebagai ijma'. Kalau ada beberapa orang ulama atau mujtahid yang lain tak sama, khilaf, bangkang mereka, tak dipanggil sebagai ijma'. Punya ketat nak jadi ijma' ni. Punya ketat nak jadi ijma' ni. Wala ijma'a ahli al-Madinati wahdihim, tidak dikira ijma'. Sepakat ulama Madinah sahaja. Wala ijma'a ahli al-Haramain, Makkah wal Madinah, tidak juga dianggap sepakat ulama Makkah dengan Madinah ni memutuskan sesuatu hukum. Tak dipanggil ijma' lagi. Tak kira ijma'. Dan juga wala ijma'a Misriyin, Al-Basrati wal Kufah, tidak dikira ulama-ulama, sepakat ulama-ulama Mesir dan begitu juga ulama Basrah dan Kufah semata-mata. Wala ijma'a Syaikhaini, tidak dianggap sebagai ijma' Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar sepakat di dalam sesuatu hukum, tak dikira ijma' juga. Kalau dua orang sahabat, dia nak semua sahabat. Bukan negeri Mesir saja, Mekah, Madinah saja, tak boleh. Wala ijma' al-khulafa'ir rasyidin al-arba'ah, tidak dianggap juga ijma'. Empat khalifah ni, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, memutuskan sesuatu hukum, tak dipanggil ijma'. Kalau ada sahabat-sahabat yang lain berbeza dengan empat. Macam mana kata pendapat Ibn Taymiyah ini bercanggah dengan ijma'? Nanti kita sebut. Selain daripada Ibn Taymiyah ni, siapa yang kata talak 3 sekaligus jatuh 1? Bukan apa dia Ibn Taymiyah saja. Dan Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan menakalkan
pendapat Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Talak 3 jatuh 1. Bukan sahaja Ibnu Taimiyah, termasuk Abu Bakar sendiri. Dan di dalam khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintah beberapa tahun, maka di dalam pemerintahan dia talak 3 jatuh 1. Bukan dikira ijma'. Kita tengok di sini. Dia kata bukan juga dianggap ijma' apabila Abu Bakar dan Umar sepakat. Wala ijma' al-khulafa'ir rasyidin al-arba'ah. Tidak juga dianggap ijma' kalau 4 sepakat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali sepakat di dalam sesuatu hukum, sesuatu masalah, tidak lagi dianggap sebagai ijma'. Hak orang ni duk tuduh ni, yang kata Ibnu Taimiyah ni pendapat dia, fatwa-fatwa dia bertentangan dengan ijma' ulama', dia faham tak apa makna ijma'? Dia mengaji tak usul fiqh? Dia berani buat tuduhan macam tu. Wala ijma'a alil baiti. Tidak dianggap ijma' juga ahli keluarga Rasulullah, Ali, Fatimah dan anak wa banaihima, dan anak mereka berdua, Hasan, Husain. Keluarga Rasulullah sepakat memutuskan sesuatu hukum, tak dikira ijma' juga. Wala budda min an yakuna al-mujtahidun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dapat tidak bahawa mujtahid itu daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Wala yu'adul ittifaqu ahli al-milal al-ukhra ijma'an syar'iyyan. Tidak dianggap kesepakatan ulama' yang ada dalam agama lain. Agama Yahudi ke Nasrani ke, tak kira tu. Ataupun pendapat tokoh-tokoh agama dalam agama lain. Tu tak kira ijma'. Dia nak kira ijma' ni ulama' yang duduk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat di atas sesuatu perkara. Li ikhtisal ijma'il adillati syar'iyyati bil ummati muhammadiyyati allati thabatat lahal ismatul wal khata'. Dia kata kerana ketentuan ijma' itu dengan dalil-dalil syarak, dengan umat Nabi Muhammad ini yang sabit. Umat Nabi Muhammad ini sabit kalau dia sepakat terpelihara daripada salah. Tu ijma'. Bila ijma' umat Nabi Muhammad ini sepakat di atas sesuatu perkara, dia tidak berlaku salah. Kalau seorang dua salah, kalau jumhur pun boleh jadi salah. Tetapi kalau ijma', dia tidak berlaku salah, terpelihara daripada salah. Sebab itu ijma' ni jadi susah, jadi ketat. Perkara-perkara yang jadi ijma' dalam hukum fiqh ni sikit. Sebab susah nak jadi ijma'. Okey, kita baca sikit lagi. Rukunul ijma'i wa syara'ituhu. Rukun ijma' dan syarat-syaratnya. Yang ketiga, yang kedua. Dia ada 6 kan? Dia ada 6 sini. Ustaz baca yang kedua je. Sebab yang lain tu panjang. Lebih kurang yang tadi juga. Dia buat ulasan kesimpulan yang tadi. Yahdusal ittifaqu min jami'il mujtahidin ala hukmi syar'i. Maknanya berlaku ittifaq. Sepakat semua mujtahid atas satu hukum syarak. Falau ittafaqa aktsarul mujtahidin la yanqa'idul ijma'u. La yanqa'idul ijma'u. Dia kata kalau sepakat oleh kebanyakan mujtahid, tidak terangkat ijma'. Kebanyakan mujtahid bersetuju di atas sesuatu perkara, kebanyakan. Ada beberapa orang mujtahid tak sama, tak dipanggil ijma'. Walaupun ramai. Mahma qalla adadul mukhalifin. Walaupun sedikit bilangan orang yang khilaf, yang bercanggah dengan pendapat ramai, tak dipanggil ijma'. Wa kasratul adadil muttafiqin. Dan banyaknya bilangan orang yang sepakat. Banyak ulama' sepakat. Hak bercanggah ni sikit, tak kira ijma' juga. Sebab ada yang bercanggah, ada yang berbeza, ada yang bertentangan. Li'anna al-ijma'a la budda min ittifaqi jami'il mujtahidil biladil islamiyah. Kerana ijma' dia kata di sini la budda fihi min ittifaqi jami'il mujtahidil biladil islamiyah. Tidak sepakat semua mujtahid di dalam negara Islam, dalam negara Islam. Wala ibrata biqauli ghairil mujtahidin. Wala ibrata biqauli ghairil mujtahidin. Tidak menjadi iktibar pendapat kebanyakan mujtahid. Dia mesti sepakat semua mujtahid. Jangan ada yang khilaf. Tadi kita sebut tadi, tak padan dengan pendapat 4 khalifah ataupun keluarga Rasulullah pun tak dikira sebagai ijma'. Apatah lagi kalau kita baca secara jelas, fiqhul islami wa adillatuhu, tentang masalah talak 3 jatuh 1 ini, dia kata di sini berlaku khilaf daripada kalangan ulama.
Aqwalul fuqaha'i fi talaqi thalathi bilafzin wahid. Pendapat-pendapat para fuqaha pada talak 3 jatuh 1. Lil fuqaha'i ara'u thalathatin fi jam'i talaqi. Fi jam'i talaqi thalathi bi kalimatin wahidatin hiya. Dia kata di sini suara okey ke? Sebab hujan sikit lah. Suara okey? Ada komen? Suara tak jelas? Tak ada. Dia kata ulama ada 3 pendapat dalam masalah talak 3 sekaligus jatuh 1. Ada 3 pendapat ulama. Al-awwalu qalu jumhuri minhum a'immatul mazahibil arba'ati wa zahiriyati. Dia kata pendapat yang pertama jumhur ulama. Termasuklah pendapat ulama yang 4. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi dan juga ahli zahir. Yaqa'u bihi thalathu talqatin. Jatuh 3. Talak 3 sekaligus, jumhur ulama kata jatuh 3. Ini pendapat siapa dia? Jumhur ulama termasuk mazhab yang 4. Wa huwa manqulun an aktsari sahabati. Dan perkara ini juga dinakalkan daripada kebanyakan pendapat sahabat. Bukan semua, kebanyakan. Bila kebanyakan dia bukan ijma'. Bila kebanyakan dia bukan ijma'. Okey ya? Suara okey ya? Wa huwa manqulun an aktsari sahabati, dan dinakalkan daripada kebanyakan sahabat, minhum al-khulafa'u ar-rashiduna. Kebanyakan sahabat, sebahagiannya khulafa' ar-rashidun ada Abi Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tak sepakat, tak mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3, tak, jatuh 1 bagi Abu Bakar. Maknanya kata ijma' lagu mana? Abu Bakar tak setuju. Abu Bakar tak sepakat, tak bersetuju, tidak bersetuju mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3, tak. Abu Bakar kata tak. Abu Bakar kata 1. Macam mana kata ijma'? Dia nak ijma' ni sepakat semua ulama', bukan sahaja 4 mazhab dan bukan sahaja 4 khalifah. Dia kata dan lagi wal abadilah al-arba'ah. Dan juga abadilah ni maknanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Mereka ini juga menganggap bahawa talak 3 sekaligus jatuh 3. Mereka ini dapat. Kata talak 3 sekaligus jatuh 3. Wa Abu Hurairah wa ghairuhum. Abu Hurairah dan selain daripada mereka. Wa manqulun an aksari tabi'in. Wa manqulun an aksari tabi'in. Dan dinakalkan pendapat kebanyakan tabi'in. Mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 3. Talak 3 sekaligus jatuh 3. Kebanyakan tabi'in. Bukan semua juga, tapi kebanyakan. Walakin la yusannu an yutalliqa ar-rajulu aktsara min wahidin. Tetapi tidak disunatkan seseorang lelaki talak lebih daripada 1. Talak 2 sekaligus ke 3 sekaligus tidak disunatkan. Berdasarkan kepada sunnah Nabi kan talak 1. Talak ada 3 kan? Lepas tu 1. Lepas tu 1. Jangan 3 sekaligus, jangan 2 sekaligus. Okey, itu pendapat jumhur ulama. Imam yang 4 dan juga ulama-ulama Zahiriyah. Sebahagian ulama Zahiriyah dia kata talak 3 sekaligus ini, dan juga sebahagian daripada khulafa' ar-rasyidin talak 3 jatuh 3. Talak 3 sekaligus jatuh 3. Itu pendapat yang pertama. Al-thani qaulu syi'ati al-imamiyati la yaqa'u fihi syai'un. Ini syiah imamiyah. Dr. Wahbah Zahli memasukkan juga di dalam bukunya Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi syiah ni kita tak pakai lah, tapi dia masuk juga dalam perbahasan ini. Al-thalis qaulu zaidiyati wa ba'd az-zahiriyati. Tengok. Pendapat yang ketiga iaitu pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Zaidiyah. Salah satu daripada mazhab yang diterima. Wa ba'd az-zahiriyati, dan sebahagian ulama Zahiriyah. Tengok macam mana kata ijma'. Wa ibnil dia kata apa sini? Wa ibnil Ishaq wa ibn Taimiyah wa ibnil Qayyim. Iaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. La yaqa'u bihi wahidun. Talak 3 jatuh 1. Pendapat siapa tadi? Dia kata di sini sebahagian daripada dan pendapat mazhab Zaidiyah, sebahagian daripada ahlu Zahir, Ibnu Ishaq, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Okey, kalau kita buang Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, maknanya pendapat Zaidiyah, pendapat sebahagian daripada ulama-ulama ahli Zahir dan juga Ibnu Ishaq.
Bukan talak 3 jatuh 1 dicetuskan asal-asal hukumnya daripada Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Zaman Abu Bakar lagi. Zaman Sayyidina Umar juga. Sebab itu tidak boleh dianggap sebagai ijma'. Kita tengok pula dalil yang dikemukakan oleh pendapat yang ketiga yang mengatakan talak 3 jatuh 1. Lalu dia sebut di sini lagi. Wa qad akhadha al-qanunu fil Misra wa Suriah bihadha ar-ra'yi. Pendapat talak 3 jatuh 1 dijadikan konun, undang-undang di negeri Syria dan juga di Mesir dan juga di Syria. Jadi undang-undang. Macam mana kata ijma'? Di Syria, di Mesir dan di Syria berpegang dengan fatwa yang ketiga. Pendapat yang ketiga, talak 3 jatuh 1. Jadi undang-undang, jadi peraturan. Kalau dia jadi ijma', jadi tak dipanggil. Tidak dijadikan sebagai peraturan dan undang-undang negara. Okey, kita tengok apa dalil yang dikemukakan oleh pendapat golongan yang ketiga yang mengatakan talak 3 jatuh 1. Dia kata wa amal adillatul zaidiyati wa ibn Taymiyah wa ibn al-Qayyim al-qailina bi wuqu'i talaqin wahidin. Bi wuqu'i talaqi wahidin. Dia kata di sini ada pun dalil-dalil Zaidiyah dan juga Ibn Taymiyah wa Ibn Qayyim yang mengatakan biwuqu'i talaqi wahidin, jatuh talak 1, fahiya ma ya'ti. Apakah dalil pendapat yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1? Apakah dalil yang dipegang oleh Ibn Qayyim, Zaidiyah dan juga Ibn Taymiyah? Yang pertama, kerana ayat Quran kata at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Talak yang boleh dirujuk 2 kali. Pertamanya 1 talak, tinggal 2. Talak yang kedua, tinggal 1 lagi. Sebab tu dia kata talak 2 kali. Kalau talak kali yang ketiga, tak ada talak. Talak tu ada 3 sahaja. Bila Quran kata at-talaqu marratani, talak itu adalah 2 kali ila qaulihi ta'ala fi talqati tsalitsah. Sampai talak yang ketiga ini Allah Ta'ala kata apa? Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Sekiranya seseorang itu mentalakkan isterinya talak 3, tidak halal baginya selepas itu sehinggalah dia berkahwin dengan suami yang lain. Maksudnya seseorang lelaki yang talak isteri dia 3, dia tak boleh nak rujuk dah kepada isteri yang talak 3 tadi, sebab talak ada 3 je. Maknanya secara kebetulan isteri dia kena kahwin dengan orang lain. Suami yang kedua, lelaki yang kedua. Bila isteri dia kahwin dengan orang lain, secara kebetulan suami yang kedua itu mentalakkan isteri dia, baru dia boleh kahwin balik. Bukan Cina betul tu, dia pakat dengan Zaid umpamanya, kamu kahwin dengan isteri aku, lepas kahwin beberapa hari kamu cerai. Itu pakat dia panggil Cina betul, itu haram, tak boleh. Ada hadis yang sahih Nabi larang. Yang dimaksudkan sini, isteri dia dah talak isteri dia 3, secara kebetulan isteri dia berkahwin dengan orang lain. Kebetulan juga isteri dia ditalakkan. Lelaki yang kedua talak isteri dia, baru dia boleh kahwin balik. Okey? Jadi dalam itu dalil ayat Quran, dalil yang dipegang oleh Ibn Taymiyah, oleh Zaidiyah ini dan juga Ibn Qayyim, ini ayat Quran. Sebab itu tidak boleh dianggap sebagai ijma'. Ai annal masyru'at tafriqut talaqi marratan ba'da marratin. Yang disyariatkan talak 1. Li'annahu qala ta'ala marratani. Allah Ta'ala kata 2 kali. Talak pertama boleh rujuk lagi, talak kedua boleh lagi, talak 3 tak ada rujuk. Walam yaqul talqatani. Allah Ta'ala tak kata 2 talak sekaligus. Allah Ta'ala kata marratan, sekali, 2 kali. Allah Ta'ala tak kata, dia kata la walam yakun. Allah Ta'ala tidak menyebut talqatani, 2 talak terus. Lalu pendapat yang mengatakan talak 3 jatuh 1 walaisa masyru'an kaunut talaqi kullihi daf'atan wahidah. Bukanlah syarak yang disyariatkan itu sekaligus. Fa idza jumi'at talaqu tsalatsu, apabila dihimpunkan talak 3 fi lafzin wahid, pada lafaz yang satu, la yaqa'u illa wahidun.
Kalau seseorang yang talak 3 sekaligus, dia kata jatuh 1 je. Ini pendapat yang ketiga, jatuh 1. Inilah pegangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Zaidiyah, dan beberapa orang ulama lagi. Itu dalilnya. La yaqa'u illa wahidun. Wal mutalliqu bi lafzi thalathi, orang yang mentalakkan dengan lafaz 3, mutalliqun bi wahidatin, dia kira 1 je. La mutalliqa thalathin, dan tidak dianggap sebagai 3. Itu dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan orang yang mengatakan talak 3 jatuh 1. Dalil yang kedua, hadis Ibnu, dia kata hadis Ibnu Abbasin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala, dia kata, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar. Adalah talak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman Abu Bakar dan 2 tahun di dalam pemerintahan Umar. Talaqus thalathi wahidun. Di zaman Rasulullah talak 3 dikira 1. Zaman Abu Bakar sama, zaman Umar pun sama. Faqala Umar bin Khattab, telah berkata Umar ibn Khattab, inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anah. Dia kata manusia zaman sekarang ini, sesungguhnya manusia, dia kata, ista'jalu, mereka tergopoh-gapoh pada sesuatu urusan kanat lahum fil anah. Zaman dulu orang hati-hati. Zaman dia ni nak tolak sekaligus. Sedangkan kami zaman Rasulullah ni tolak satu-satu. Seseorang suami, seseorang lelaki, dia berhati-hati di dalam menjatuhkan tolak kepada isteri. Kalau nak tolak juga, satu-satu. Oh, zaman sekarang ni mula dah orang nak tolak 3 sekaligus. Lalu dia kata apa? Falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Kalau kami akui, mereka akan buat. Jadi kami tidak mengakui bahawa talak 3 jatuh 3. Kami mengakui hanya talak 3 jatuh 1. Fahuwa wadihud dalalati. Ini suatu petunjuk yang jelas. Ala ja'alit talaqi thalathi, atas talak 3 sekali bilafzin wahidin, dengan satu lafaz, talqatun wahidatun, dikira sebagai talak jatuh 1. Wa ala annahu lam yumsakh. Pendapat yang kata talak 3 jatuh 1 tidak dibatalkan. Listimraril amri bihi, kerana berterusan peramalan itu dilakukan fi ahdi Abi Bakrin, pada zaman Abu Bakar, wa sanataini min khilafati Umar, dan 2 tahun di dalam pemerintahan Sayyidina Umar, lianna Umar amdahu min babil maslahati was siyasati syar'iyyah. Dikata di atas dasar maslahah dan juga di atas politik Islam, siasah syariah. Dia kata talak 3 sekaligus jatuh 1 atas maslahah untuk kebaikan. Sebab apabila seseorang itu talak 3, kalau dipegang jatuh 3 terus, habislah isteri dia. Dia tak boleh kahwin dah, tak boleh nak rojak dah. Mungkin masa tu terlalu nak marah, ada sedikit pertengkaran, perbalahan dengan isteri. Jadi tanpa fikir panjang, dia terus mentalakkan 3. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, benda tu tidak berlaku. Apa yang berlaku? Mereka kata siapa-siapa yang talak 3, dikira jatuh 1. Jadi dikira ijma' tak tadi? Tidak dipanggil sebagai ijma'. Nampak tu. Jadi orang-orang yang menuduh Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan ijma', oleh tarik balik. Dia kena faham apa makna ijma'. Cuba baca dalam kitab-kitab usul fiqh dan tengok dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Sebab apa talak 3 jatuh 1? Apa alasan dia? Dia kena tarik balik, dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, jangan disebarkan. Kalau dia sebar, dia akan memanjanglah berdosa. Macam mana nak minta ampun, minta maaf kepada Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab dengan tanggapan dan juga fahaman yang salah. Mereka salah faham, lalu mereka sebarkan, mereka letak kesalahan itu kepada orang. Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah adalah satu fatwa yang bertentangan dengan ijma' ulama. Sedap cakap. Dia faham tak apa makna ijma'? Itu yang pertama, dia kena faham. Yang keduanya, apakah dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah? Yang ketiga, sebelum Ibnu Taimiyah mengemukakan fatwa tersebut, dikemukakan pendapat dan fatwa itu dan diamalkan di zaman Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar.
Macam mana nak dikatakan ijma'? Dan dijadikan konon di Mesir dan juga Syria. Talak 3 sekaligus dianggap satu. Dijadikan undang-undang. Jadi kesimpulannya, bukan talak 3 jatuh 1 itu bertentangan dengan ijma' ulama'. Dan bukanlah ijtihad itu bermula daripada zaman Ibn Taymiyah mengembangkan ilmu. Di zaman Ibn Taymiyah dikemukakan pendapat ini. Ibn Taymiyah sendiri yang pandai-pandai reka pendapat ini, tidak dilalui ataupun didahului oleh ulama-ulama sebelum daripadanya. Apatah lagi, fatwa itu dikemukakan oleh para sahabat. Bila sebut sahabat ini, apabila disebut Abu Bakar dan Umar, yang Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Abu Bakar dan Umar, bukan adakah tidak mereka ini adalah merupakan khalifah Rasulullah kan, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini mujtahid. Kalau kita kata 4 mazhab mujtahid, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Umar dan Abu Bakar juga mujtahid. Bila bertentangan, pendapat ulama bertentangan dengan sebahagian mujtahid, tidak boleh dipanggil ijma'. Dia nak semua sepakat para ulama', bukan kebanyakan ulama'. Jadi, Ustaz nak ulang sekali lagi, orang yang buat tuduhan dan fitnah itu dia kena tarik balik, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia kena minta maaf secara terang, secara di khalayak ramai, sebagaimana yang dia ceramahkan. Sebagaimana yang dia ceramahkan, dia buat fitnah kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Ibn Taymiyah, dia kena minta maaf balik, dia tarik balik dan bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, kita akan tanggung kita mati besok. Dosa-dosa kita fitnah orang. Sebab ramai orang Malaysia percaya dengan fitnah itu. Lalu disambung pula. Orang lain pula sambung dalam WhatsApp, share dalam Facebook, bahawa Ibn Taymiyah ini pendapat dan fatwa dia bertentangan dengan ijma' ulama'. Lalu disebarkan dan orang percaya pula. Ustaz nak ulang sekali lagi, kena tarik balik secara di hadapan khalayak umum sebagaimana yang disebarkan dan kena bertaubat kepada Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.